Saudara, alhamdulillah setelah bulan Syawal berlalu, kini tibalah bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah adalah bulan ke-11 di dalam susunan kalender Islam. Zulqa'dah berasal dari perkataan Zuqa'dah. Zu maknanya yang empunya. Adapun Qa'dah maknanya duduk. Ini bererti Zulqa'dah adalah bulan untuk duduk, ataupun dalam bahasa mudah untuk difahami, Zulqa'dah adalah bulan untuk berehat. Kenapa? Kerana Zulqa'dah juga adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam, dan pada bulan ini diharamkan untuk berperang. Selain daripada Zulqa'dah, terdapat 3 lagi bulan yang juga dianggap suci, iaitu bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab. Dan salah satu daripada pelajaran yang boleh kita renung dan tenung di dalam bulan Zulqa'dah ini adalah pada bulan inilah terjadinya perjanjian Hudaibiyah, yang mana peristiwa ini terjadi pada penghujung tahun ke-6 Hijrah, iaitu telah berlaku satu perjanjian di antara orang Islam di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah. Kalau kita mengkaji sejarah, sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan kepada orang-orang Islam tentang hasrat baginda untuk berangkat pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Pada asalnya baginda Nabi SAW bermimpi. Masa itu Nabi masih di Madinah lagi. Dalam mimpinya itu, baginda Nabi melihat baginda dapat masuk bersama-sama dengan para sahabatnya ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi nampak mereka mengambil kunci Kaabah, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka melaksanakan umrah. Dan digambarkan dalam mimpi itu, ada sebahagian jemaah ketika itu telah mencukur rambut mereka keseluruhan, dan ada juga yang hanya mengguntingnya sahaja. Jadi Nabi pun menceritakan mimpi baginda ini kepada para sahabatnya. Jadi para sahabat ketika itu berasa begitu gembira bila mendapat khabar mimpi ini, dan mereka pun sudah mula nak mengira-ngira kok boleh masuk ke Mekah pada tahun itu. Baginda kemudian memberitahu tentang cadangannya supaya dapat berangkat pergi menunaikan ibadah di Mekah, dan para sahabat pun begitu turut je, lantas mereka pun membuat persiapan. Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan kisah ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya pada mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, bahawa kamu akan tetap memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukan dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dan kamu masuk dengan mencukur kepala kamu. Kalau tidak pun kamu menggunting sedikit rambut, serta kamu tidak akan merasa takut akan pengkhianatan musuh sehinggalah kamu keluar daripada situ. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Namun Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana Allah mengetahui ada faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya. Maka Allah sediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Surah Al-Fatah ayat 27. Jadi kata para ulama sirah, baginda Nabi SAW keluar daripada Madinah pada hari Isnin 1 Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Dan tujuan Nabi ke Mekah itu hanyalah semata-mata untuk menunaikan umrah, dan tidak ada niat untuk melakukan provokasi ataupun penentangan, pemberontakan, tidak ada. Sebab itu kata para sahabat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyah yuridu ziyaratal bait la yuridu qitalan wa saqa ma'ahu 70 budnata wa kana an-nasu 700 rajulin kanat kullu budnatin an 10 nafar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
keluar pada tahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah, baginda ingin melakukan ziarah ke Baitullah dan baginda tidak mahu pun berperang. Nabi membawa bersamanya 70 ekor unta dan seramai 700 orang laki-laki yang ikut bersama Nabi. Setiap seekor unta adalah untuk 10 orang. Maka saudara, Nabi SAW mengajak orang-orang Arab, termasuk orang Badui, untuk ikut bersama-sama baginda. Dan Nabi juga telah membersihkan pakaiannya, memakai yang bagus dan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswah. Dalam riwayat juga disebutkan baginda telah melantik Ibnu Ummi Maktum untuk memangku tugasan baginda di Madinah. Ada juga riwayat yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laiti. Tapi Nabi memang pergi untuk satu tempoh yang lama, itu sebab ditinggalkan seorang yang menjalankan tugas-tugas baginda. Jadi perbuatan Nabi yang memakai ihram, kemudian membawa binatang-binatang korban, ini menunjukkan bahawa Nabi memang nak pergi menunaikan umrah dalam keadaan aman. Tidak ada terlintas niat pun untuk melakukan pertumpahan darah, tidak ada. Dan kita tahu pada masa itu orang musyrikin Quraisy di Mekah sangat bermusuh dengan orang Islam ketika itu. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan jumlah orang yang keluar bersama Nabi untuk menunaikan umrah. Ada riwayat yang mengatakan 1,400 orang. Ada juga riwayat yang mengatakan 1,500 orang. Imam At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh menukilkan beberapa riwayat tentang jumlah mereka yang keluar bersama Nabi ketika itu. Maka kalau kita melihat riwayat-riwayat ini secara ringkasnya, boleh kita katakan bahawa jumlah orang yang menyertai Nabi SAW untuk keluar daripada Madinah dengan niat menunaikan umrah pada tahun itu seramai 1,000 orang lebih. Maka dalam keadaan permusuhan antara umat Islam dan orang-orang musyrikin ketika itu masih memuncak, para sahabat tetap bertekad apa nak jadi, jadilah, sebab mereka hanya niat nak ibadah sahaja. Maka bergeraklah baginda dan para sahabat menuju ke Mekah. Bila baginda sampai ke Zulhulaifah, baginda telah memasang gelang dan juga penanda pada haiwan-haiwan korban, dan Nabi mulakan berihram untuk melaksanakan umrah. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menyatakan kerisauannya kepada Nabi kerana mereka bertolak ke Mekah tanpa ada persediaan daripada sudut pertahanan. Mana tahu tiba-tiba saja orang musyrikin akan melakukan serangan. Kata Umar, "Ya Rasulullah, tadkhulu ala qaumin hum laka harbun bighairi silahin wala qura'in." Ya Rasulullah, adakah engkau nak pergi kepada satu kaum yang mana mereka memang memerangi engkau? Sama ada engkau ada senjata atau tak ada kuda. Ini geng kuat pukul orang ni, tetap kena pergi. Jadi Nabi dah memasang tekad, sahabat pun dah tekad, mereka pun bergerak. Cuma diringkaskan cerita. Cerita ni agak panjang. Hajat Nabi SAW untuk menunaikan ibadah di Mekah tidak kesampaian. Dalam perjalanan ke Mekah, iaitu di wilayah Hudaibiyah yang terletak sekitar 22 km daripada Mekah, Nabi dan para sahabat telah disekat oleh orang-orang Quraisy dan mereka dihalang memasuki Mekah dan dipaksa untuk balik semula ke Madinah. Maka berlakulah perbincangan, berlaku perundingan, yang mana perundingan ini diringkaskan membawa kepada satu perjanjian damai yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Di dalam Perjanjian Hudaibiyah ini, Nabi SAW dibenarkan untuk masuk Mekah mengerjakan umrah hanya pada tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya. Tahun tu tak boleh. Dan gencatan senjata selama 10 tahun mesti dilakukan di antara orang Mekah dengan orang Madinah. Sudah pasti saudara, orang-orang Islam yang dah bercita-cita nak menunaikan umrah berduka cita kerana tidak dapat beribadat di Mekah. Hingga kan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sendiri datang kepada Nabi lalu menyuarakan hasrat hatinya, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas agama yang benar? Dan orang-orang kafir Quraisy ini mereka dalam kebatilan." Nabi jawab, "Ya, memang benar." Dia tanya lagi, "Bukankah orang kita yang terbunuh berada dalam syurga?
Sedangkan orang mereka kalau terbunuh semua duduk dalam neraka. Nabi jawab, ya benar. Umar tanya lagi, justru mengapa kita serahkan kerendahan dalam agama kita dan kita berpatah balik, sedangkan Allah belum memutuskan keputusan antara kita dengan mereka, ya Rasulullah. Lantas Nabi menjawab, wahai putera Al-Khattab, aku ini adalah Rasulullah dan aku sekali-kali tidak akan derhaka kepada Allah. Allah lah yang membantu dan menolongku, dan Allah tidak akan mensia-siakan aku sekali-kali, kata Nabi. Umar bertanya lagi, bukankah Tuhan memberitahu kami bahawa kita akan pergi ke rumah Allah dan kita boleh bertawaf di rumah Allah? Nabi kata, memang benar. Tetapi adakah saya beritahu kepada kamu kita akan melakukan tahun bila? Tahun ini, tahun depan, tahun yang seterusnya? Adakah saya memberitahu waktunya? Kata Umar, tidak. Ya, itu memang tidak dinyatakan. Umum, kenyataan umum saja. Maka Nabi pun mengatakan, memang engkau pasti akan datang ke rumah Allah dan akan melakukan tawaf, tetapi mungkin pada waktu yang mendatang. Kemudian dalam riwayat menyebut Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu beredar dalam keadaan masih belum berpuas hati. Lantas dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dia menyatakan perkara yang sama beliau telah katakan kepada baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudiannya menjawab, dan jawapannya sama dengan jawapan Rasulullah. Cuma Sayyidina Abu Bakar menambah lagi dalam nasihatnya, wahai Umar, berpegang teguhlah dengan keputusan Nabi sehingga engkau mati. Demi Allah, kita semua berada dalam kebenaran. Dek kerana kejadian ini, turunlah firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Surah Al-Fatah ayat yang pertama. Jadi kemudian Nabi SAW telah mengutus seseorang untuk membacakan ayat ini kepada Umar Al-Khattab. Selepas Umar Al-Khattab mendengar ayat ini, dia bertanya, ya Rasulullah, maknanya ini adalah kemenangan? Kata Nabi, ya benar, inilah kemenangan. Barulah Umar Al-Khattab puas hati dan dia pun balik. Tetapi selepas itu Umar Al-Khattab merasa begitu menyesal kerana ketelanjurannya dengan memberi soalan yang mendesak kepada baginda Nabi, sehingga kata Umar Al-Khattab, disebabkan perbuatanku itu aku telah berusaha melakukan beberapa amal ibadah. Aku bersedekah, berpuasa, sembahyang sunat, membebaskan hamba, seperti yang aku lakukan pada hari-hari ini, kerana bimbang akan kata-kataku yang kuucapkan kepada Nabi itu, dan aku harap agar amalanku ini diterima sebagai satu kebaikan. Ini cerita panjang, kita boleh rujuk dalam As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Ishaq jilid yang kedua, halaman 461. Saudara, apa pelajaran untuk kita? Awal minggu ini, umat Islam di negara kita diuji sekali lagi oleh Allah apabila pihak pemerintah Arab Saudi mengeluarkan arahan mengenai penangguhan sementara ataupun temporarily suspended untuk kemasukan warga asing bagi tujuan haji 1442 Hijriah. Kita menghormati keputusan kerajaan Arab Saudi ini kerana mereka berpegang kepada hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alayh wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Bila kamu mengetahui ada penyakit di sebuah tempat, jangan kamu pergi ke tempat itu, dan kalau kamu memang duduk di tempat yang ada penyakit, jangan kamu keluar daripada kawasan berpenyakit itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka saudara, pembatalan ibadah haji dan juga ibadah umrah ini sudah pastinya mengulang kembali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah.
maknanya lebih 1400 tahun silam, yang juga pernah melalui pengalaman dihalang memasuki Mekah. Maka saudara, dalam situasi ini, ayolah kita tanamkan sifat sabar, sifat berlapang dada, dan juga kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Sebab itu Nabi pernah menyatakan, antara sifat orang beriman, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Perangai orang beriman ni, kalau dia mendapat sesuatu yang dia gembira, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia ditimpa pula kesusahan, maka dia bersabar, dan itu juga baik bagi dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sudah pasti ramai di kalangan bakal tetamu Allah, bakal jemaah kita sedikit kecewa. Maklum sajalah, ada yang telah mengambil suntikan vaksin sebagai persediaan untuk berangkat ke Mekah seperti yang diminta oleh pihak berkuasa. Semua telah dilakukan. Kesihatan pun baik, bersedia untuk dilakukan calitan untuk pemeriksaan kesihatan dan pelbagai lagi. Tapi akhirnya kita tidak juga dapat pergi ke sana. Dan inilah perasaan yang pernah dirasai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka berada dalam situasi ini, telah melakukan persiapan untuk melakukan ibadah di Mekah, tetapi dihalang dan disuruh balik dan disuruh datang pada tahun yang seterusnya. Sebab itu Nabi SAW bagi nak memberi semangat pada kita, memberi motivasi kepada kita, ada mengajarkan beberapa amalan yang kalau kita buat, amalan ini pahalanya setara dengan kita melakukan ibadah di Mekah. Contohnya kata Nabi, pertama, sembahyang jemaah 5 waktu di masjid dan juga solat duha di masjid. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri. Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan suci, maknanya telah siap berwuduk, niat untuk menunaikan solat fardu, maka dia akan diberikan pahala sama orang melakukan ibadat haji. Dan orang yang keluar rumah untuk mengerjakan solat duha pula di masjid dan tidak ada niat selain daripada itu, akan diberikan ka ajril mu'tamiri, pahala seperti orang menunaikan umrah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Mungkin ada yang mengatakan sekarang ni kekangan untuk mengimarahkan masjid, pengehadan aktiviti, bukan penutupan penuh. Jadi masih lagi boleh kita datang ke masjid, melakukan solat berjemaah 5 waktu. Dalam konteks SOP sekarang, masih diberi kebenaran untuk masjid melakukan ibadat harian dengan jumlah-jumlah tertentu, bergantung kepada negeri-negeri yang berbeza. Artinya, ada amalan yang kalau kita buat, Allah beri kita pahala sama macam buat haji ataupun umrah. Sama juga dalam hadis lain, Nabi menyebut, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Siapa-siapa yang pergi ke masjid niatnya untuk belajar kebaikan atau untuk mengajar kebaikan, maka akan diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maknanya di kawasan perumahan kita ada masjid, masjid qaryah, masjid daerah, sila hadir, pergi saja. Masjid dibuka dengan pengehadan aktiviti. Kita lakukan amal ibadah, antaranya belajar ataupun mengajar. Jam sekarang tak ada lah diadakan majlis mengajar secara bersemuka, tetapi ada setengah masjid mengadakan secara atas talian. Itu boleh juga kita ikuti. Termasuk juga mendengar rakaman-rakaman, syarahan-syarahan seperti yang kita sedang sama-sama berada di dalam program ini. Maka ini sebahagian daripada mencari ilmu atau untuk mengajar kebaikan kepada orang lain. Maka kata Nabi, dengan amalan itu boleh menjadikan kita ini dapat pahala sama seperti pahala ibadah haji. Ada juga amalan-amalan lain. Nabi SAW menyatakan, kalau seorang itu pagi-pagi lagi dia melakukan solat subuh
man shallal ghada ila jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatla'u syamsa. Siapa-siapa mengerjakan sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia tetap duduk di tempat duduknya berzikir sampai terbit matahari, selepas itu dia sembahyang pula 2 rakaat, maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan diberi pahala haji dan juga umrah. Dan Nabi menambah tamatin, 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 sempurnalah dia, sempurnalah dia, sempurnalah dia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kita pagi-pagi sembahyang subuh berjemaah, dan tidak dinyatakan sama ada di masjid atau di rumah, artinya umum sembahyang berjemaah. Mungkin sekarang sembahyang di rumah misalnya. Kemudian selepas pada sembahyang berjemaah, kita duduk sementara dalam keadaan berzikir. Berzikir ini seperti kata Syekh Muta' Al-Singkiti dalam kitab Syarah Zadul Mustaqni', tidak mesti zikir subhanallah alhamdulillah, termasuklah juga membaca Quran, beristighfar, baca buku-buku agama, memberi nasihat atau perbincangan agama, apa saja yang mengingat kepada Allah. Duduk di tempat itu sampailah terbit matahari, dan kemudian kita melakukan solat 2 rakaat yang dipanggil sebagai solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ini dilakukan sampai terbit matahari dan sekira matahari setengah tombak, iaitu sekitar 15 minit selepas terbit matahari, yang disunatkan dipanggil solat duha awal waktu, itu dipanggil solat sunat isyraq. Maka kata Nabi, siapa yang buat amalan-amalan ini, dia akan dapat pahala seperti haji dan umrah. Artinya saudara, jangan bersedih, jangan berduka cita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melalui keadaan ini, dah bersiap 22 km lagi nak masuk ke Mekah, diarahkan patah balik. Maka kita pun memang merasa duka cita bila dapat maklumat kita tak dapat menunaikan haji pada tahun ini, tapi insya-Allah ini semua adalah ujian untuk Allah nak menengok siapa di kalangan kita yang memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Banyak nak diterangkan tapi masa tak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.